paparan. Okey, terima kasih. Buku teks muka surat 160. Pengurusan konflik. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Safwana, Aina, Koshika, Afif, Narif, apa khabar? Davia, Nurul Nabila, Muhammad Nu'man, Siti Kamina, Zul Hisham, Danisha dan lain-lain. Apa khabar semua? Okey, hari ni tajuk kita ialah mengenai pengurusan konflik. Safwana, stres tak duduk kat rumah? Afif, best tak duduk kat rumah, tak payah pergi sekolah? Kamu boleh menaip di ruangan chatting untuk menjawab segala pertanyaan saya. Tak perlu buka mic. Safwana, ke dah hilang lah tu? Pergi ni dapur. Okey, tajuk kita hari ni ialah stres dan anda. Nurul Nabila, stres tak duduk kat rumah? Okey, ini adalah ibaratnya diri awak sendiri. Okey, satu hari, satu stres masuk dalam buket. Okey, apa itu stres? Okey, ia adalah bermaksud satu tindak balas fizikal dan psikologi terhadap tekanan yang dihadapi. Okey. Davia dan sini, kalau kita menghadapi stres, apa yang awak buat? Pernah tak menghadapi stres? Okey. Naras, kalau stres, nak buat apa? Apa yang awak buat? Wah, Luzman Akil tak pernah stres, bagusnya dia. Positif. Nurul Nabila, kalau stres awak buat apa Nurul Nabila? Main game. Danila mandi. Bil air mesti banyak ni. Makan, tidur, kemas rumah. Main badminton, okey bagus. Fitness. Muhammad Luzman, tidur. Safwana, kalau stres buat apa Safwana? Kebanyakannya makan, tidur. Pastikan nanti naik sekolah, baju sekolah tu masih muat lagi ya. Ambil wudu, Alhamdulillah, dengar lagu Emily, bagus. Baca Yasin, aduh sentap saya tengok TV yang silent. Okay, Safwana buat benda lain, okay bagus. Solat taubat Iman, wah Iman, ya Allah Iman, tersentak saya Iman. Buat solat hajat, Alhamdulillah. Emma, pecahkan benda, jangan Emma. Bahaya tu Emma. Okey, satu hari, satu stres masuk dalam kita punya badi fikir dalam diri kita. Okey, rasa-rasanya kalau kita biarkan stres tu ada dalam diri kita, apa yang akan berlaku? Daniel Haikal, wah boleh bawa saya pergi Mekah lepas ni. Okey, kita tengok Naras, dia kata main game dapat menang, lepas tu sembahyang minta Tuhan tidak membebankan stres itu dalam kehidupan. Okey.
Ya, bagus ya. Sebenarnya kita tak seharusnya menyimpan perasaan stres tu dalam diri kita sebab lama-lama dia akan meletup. Kita kena keluarkan dia. Okey? Kita tengok punca stres. Ada punca luaran, ada punca dalaman. Okey, ini adalah punca luaran kita: bising, malap, sempit, berselerak, panas, berdebu. Okey, sekarang ni kita kat rumah kan, masa panjang kat rumah. Okey, kalau bilik yang berselerak tu kita boleh kemas. Tak payah tunggu mak suruh. Jadi kita berada dalam keadaan walaupun kalau kita stres, kalau kita kemas, kita akan rasa lebih selesa. Okey, ni punca luaran stres, kekasaran. Okey, kebosan ni maksudnya ada orang yang sikap bos, suka mengarah-arah kita. Okey, agresif, membuli. Siapa sini pernah kena bully? Luqman kena bully? Dengan siapa? Afif pun kena? Ya je awak ni semua ni. Aina? Oh, okey. Siapalah bully awak ni semua ni? Okey. Sekejap saya skip dulu. Okey, ini adalah punca dalaman stres untuk mengekalkan gaya hidup kita, iaitu merokok, alkohol, kafein berlebihan, kita makan makanan yang tak sihat, kurang tidur. Kamu ni cukup tidur ke tak ni kat rumah? Naras main game je. Rumah tak cukup tidur. Apalah kamu buat ni? Kerja sekolah banyak ke? Lebih tidur? Okey, bagus. Cukup. Alhamdulillah. Okey. Kita skip dulu Okey, ini kita tengok stres bucket kita. Hari-hari kita masukkan satu hari sikit, lama-lama dia akan melimpah. Okey, ini adalah tindak balas kita terhadap stres. Kita akan jadi lebih garang. Pantang orang musik sikit, kita dah mudah melenting. Nara, kenapa pula ni macam ketinggalan zaman? Kamu masih berada di tahun 2020. Okey, kalau kamu menghadapi stres, agak-agaknya kamu nak lawan ke nak lari? Ismah? Lawan, bagus. Tak buat apa-apa. Tak positif lah tu. Okey, Laila, Fatihah lawan. Okey, lawan. Afif, Najhan, kenapa nak lari? Afif? Kenapa nak kena lari? Okey, maaf cikgu. Okey, lawan. Tak, Hafiz, saya tanya. Saya bunuh. Kejamnya Kok Syika, jangan. Bahaya tu. Kamu tak boleh bunuh orang. Lawan Ahres, lari. Mak ajar yang relax lah Imam. Tak payah lari-lari, ajak biarkan je. Okey. Dua-dua pun boleh cikgu. Buat ni. Tengok cikgu Syairah. Dia pun nak join kelas stres kita hari ni. Dah stres? Tak buat apa. Kamu musim PKP ni okey tak kat rumah? Mana? Pakai yang atas tu. Ini slide. Dah jadi gila? Jangan. Kita kena cari sesuatu yang berfaedah. Untuk mengurangkan rasa stres kita, terpaksa duduk di rumah. Dapat tolong mak ayah, bagus-bagus. Tak okey, Kamina tak okey sebab apa Kamina? Tak boleh pergi jalan-jalan. Hai Cikgu Syahira. Okey Emily, bagus. Ayah kat Sungai Lockdown. Sungai Singapura. Sorry Kok Syika. Okey. Tak apalah, tak apa. Kita masih boleh berhubung kan. Okey, Taufik, kenapa Taufik? Okey, rata-ratanya kita nak lawan perasaan stres kita tu sebenarnya bagus. Kita tak perlu lari daripada masalah. Setiap masalah tu kita kena hadapi, kena selesaikan, bukan lari dari masalah. Okey, ini adalah tindak balas
fizikal terhadap kita bila kita dah terlampau rasa stres sangat, kita simpan perasaan kita tu. Okey, anak mata kita membesar, okey, jantung kita rasa berdegup laju, asyik nak marah orang je. Pernafasan kita pun laju, kita berpeluh-peluh. Okey, saluran darah ke otak-otak pun mengembang. Okey, penghadapan kita pun perlahan sebab stres tu dah menguasai diri kita. Okey, Iman. Kamu berpeluh kat mana? Kat tangan kamu ke? Ke dekat badan kamu? Oh, senang berpeluh. Mungkin Iman aktif agaknya. Membantu ibu di rumah. Oh, tangan. Kalau tangan tu mungkin kamu kena pergi buat pemeriksaan di klinik lah, Iman. Pergi klinik kesihatan. Kamu ada stres ke, Iman? Duduk di rumah sekarang ni, musim PKP ni? Oh, tak ada. Alhamdulillah. Bagus, Iman. Kita kena positif. Okay? Okay, ini adalah tindak balas psikologi. Okay, apabila stres tu dah menguasai diri kita. Okay, kita mudah marah, mudah meletup. Kita akan selalu sakit kepala. Sebab apa? Kita asyik fikirkan masalah itu. Badan kita pun akan jadi stres. Kita akan jadi sakit. Okay, dan kita akan mula rasa rendah diri dan kita akan ambil tindakan menyendiri. Kita akan mengasingkan diri kita dengan orang lain. Kan dah cakap jangan tulis yang bukan-bukan di sini. Okey, takut. Okey, kita akan rasa takut mati, takut gagal, takut kepada penolakan dan takut pada punca yang kita tak tahu pun apa yang kita takut sebenarnya. Itu adalah bila stres dah menguasai diri kita. Okey, itu adalah tindakan psikologi terhadap tubuh kita bila kita dah terlampau stres. Okey, ini adalah gejala-gejala yang berlaku apabila tanda-tanda stres tu telah berlaku pada diri kita. Okey, yang tadi saya cakapkan, pernafasan. Okey, kamu boleh cek diri masing-masing. Kenapa takut mati, cikgu? InsyaAllah semua yang hidup pasti akan mati. Cuma kita ni dah bersedia ke belum bersedia? Mungkin takut pada persediaan. Kalau mati tu tak takut insyaAllah. Cikgu, bukan kalau stres boleh bunuh diri ke? Ya Allah, Iman, jangan, Iman. Kita tak boleh bunuh diri, Iman. Itu bukan jalan penyelesaian. Itu kita lari pada masalah dan akan ada masalah yang baru bila kita membuat tindakan tersebut. Tak boleh. Kita tak boleh bunuh diri. Dalam Islam pun haram kita bunuh diri. Okey, tak boleh. Iman ya, Iman. Okey, sebenarnya ada stres-stres yang baik, ada stres-stres yang tidak baik. Okey, kita kalau stres yang teruk tak baik, lebih baik kita cari jawapan untuk menghapuskan stres. Ya, betul tu Naresh. Ya. Ya, betul ya. Stres tu kadang-kadang boleh kita buat keputusan yang melulu. Kita tak fikir panjang. Kita rasa kita nak lepaskan apa yang ada dalam diri kita ni sebenarnya. Apa masalah kita. Kita dah tak tahu. Tadi yang saya cakap, kita tak tahu apa punca stres kita tu. Okay. Bila dah stres, dia akan berlaku kemurungan. Apa itu kemurungan? Kamu semua ni okey lagi tak? Dah lama tak jumpa. Okey, kemurungan ni adalah masalah mental nombor 1 di dunia. Saya harap anak-anak murid saya dekat sini tak ada masalah kemurungan. Harap-harap semuanya bagus dalam kondisi yang tip-top. Wah, Emma tak apa. Relax lah, Emma depression. Okey. Emma boleh menjahit kalau depres. Okey, tak bagus cikgu. Stres bahaya ke kemurungan yang bahaya? Okey, stres apabila kita tak boleh bendung masalah stres kita tu tadi, kita macam yang kita dalam bucket tu kita isi satu hari sikit, lama-lama kita dah tak tahu apa masalah kita sebenarnya. Okey, lepas tu akibatnya kita akan mula menyendiri. Menyendiri tu akan menyebabkan kemurungan. Okey, kemurungan tu bahaya. Okey, sekarang ni saya tengok banyak remaja-remaja di kalangan macam kamu tu. Bagus Luqman, dua-dua bahaya. Dua-dua tak bagus.
Okey, di kalangan kamu tu yang suka tuli-tuli tangan tu, itu adalah tanda-tanda kemurungan ya. Kamu perlu mendapatkan rawatan awal. Kalau ada yang buat, saya harap tak ada seorang pun dalam ahli saya depan saya ni yang buat ya. Okey, masalah stres, kemurungan ni dia akan menyebabkan masalah kesihatan nombor satu iaitu mengakibatkan sakit jantung dan kanser. Sebab tadi kita dah pernafasan kita laju, dah tak tentu arah. Okey, kita punya sistem dalaman pun dah tak tentu arah. Jadi dia akan siapa yang tolak tangan tu? Siapa yang buat tu? Jangan kita ada jalan penyelesaian. Kalau kamu rasa kamu terlampau stres sangat pun, boleh hubungi kaunselor di sekolah. Jangan buat keputusan sendiri, okey? Kalau kamu rasa sekarang ni kamu ada tanda-tanda kemurungan, sila mendapatkan rawatan di KKSI yang terdekat. Okey, Klinik Kesihatan Sultan Ismail tu ada bahagian kaunseling. Dekat KKSI tu dia bukan hanya untuk merawat demam dan sakit-sakit lain. Untuk kamu nak dapatkan kaunseling pun ada di situ. Ada khidmat kaunselor di situ ya. Okey. Bayangkan ni sebuah kotak hitam. Okey, seperti dalam kotak hitam, kita penyakit yang tidak kelihatan, penyakit yang kurang difahami, penyakit yang disalah faham, itu adalah kemurungan. Okey, kita tengok apa itu kemurungan. Okey, kemurungan dan tekanan terjadi disebabkan kelemahan diri. Okey, bukan itu adalah kita punya persepsi. Cikgu kemurungan, awak nampak saya kemurungan tak hari ni? Emina, saya nampak kemurungan ke? Okey, bagus. Okey, kemurungan, bagus ya Luqman, memanglah cikgu happy je. Tapi dalam hati ni tak tahulah macam mana. Okey, kemurungan adalah satu penyakit yang terjadi kerana ketidakseimbangan bahan-bahan kimia dalam otak kita ya, di samping faktor-faktor psikologi dan sosial lain dan saya telah tunjukkan di slide sebelum ni. Okey, salah faham tentang kemurungan yang diakibatkan oleh stres tadi, okey, hanya orang yang bermasalah saja yang berjumpa kaunselor. Hanya orang sakit mental je yang perlu jumpa pakar psikiatris. Sebenarnya tidak. Okey, orang yang berpengetahuan dan terpelajar dan orang negara maju juga sering berjumpa kaunselor, pakar psikologi. Okey, maksud saya tadi kan yang saya suruh pergi mendapat rawatan tu bukan awak tu ada tanda kemurungan. Kadang-kadang kita rasa macam kita stres, tak tahu masalah apa. Kita boleh dapatkan seseorang untuk kita dapatkan hikmat nasihat. Bukan bunuh diri ataupun kelar tangan. Okey? Okey, ni adalah contoh statistik di Malaysia pada tahun 2011 yang dicatatkan. Okey, kalau kat KL tu dalam 20 orang, seorang tu akan menghadapi masalah kemurungan. Biasanya kat KL orang stres sebab apa? Okey, kaunselor Ifatun, kaunselor tu macam kat sekolah memberi khidmat nasihat. Psikiatri ni lebih kepada masalah mental kita. Duit ya, kerja, kewangan, betul tu betul. Pokai kewangan ya, gaduh dengan pasangan. Lia, gaduh dengan siapa tu? Ya, finance, single apa Malaysia? Oh, betul lah. Hutang adalah masalah yang terbesar. Kesesakan lalu lintas yang kena kecam. Tasnim, kau kena kecam kenapa Tasnim? Cara menjaga keluarga untuk memberikan perhatian. Itu mesti yang suka meminta-minta. Okey. Di Ugut, Iman, ada masalah apa-apa Iman? Kalau malu cakap kat sini, cakap dengan saya ya, PM Iman. Harga minyak naik, bukan sekarang dah turun ke Lia? Okey. Ya Iman, okey Okey, ini adalah punca-punca kemurungan ya. Family conflict,
konflik dalaman kita, okey, keadaan tempat kerja yang tak selesa, barang mahal kat KL. Okey, Cikgu lawa lah hari ni. Awak ni Luzman, terima kasih. Hari-hari lawa. Duit keluar masa PKP Nazir. Kan kita tak keluar rumah, macam mana duit keluar banyak pula? Mesti tak tahu lemak masak. Tanpa mas lagi lawa. Tak apalah. Okey, ini adalah tengok perubahan otak kita bila kita berada dalam situasi kemurungan. Okey, yang depressed dengan tak depressed. Awak tengok macam mana dalam kepala kita ni dia punya perubahan. Okey, saya tak nak sentuh dalam sebab saya bukannya pakar psikologi atau psikiatris ya. Okey, ni adalah gejala kemurungan kita. Okey, merasa sedih berpanjangan. Okey, kita dah PKP, dah tak pergi sekolah berapa lama? Ada yang sedih tak? Oh, 3 bulan. 3 bulan cikgu. Okey, 3 bulan tu rasa sedih tak? 4 bulan, dekat 3 bulan. Okey, rasa sedih tak? Oh, tak sedih. Bagus, bagus. Semua bagus. Jadi kamu tak stres lah. Oh, sikit. Banyak hari. Banyak hari tu Emily, berapa Emily? Oh, 3 bulan. Okay, sikit je. Tak setahun cikgu. Itu awak tak pergi sekolah. Stres kerja rumah tu. Baguslah. Okey, merasa sedih setiap hari dan berterusan selama 2 tahun. Daripada awak masuk sekolah hari tu, tak tekatan 1 sampailah sekarang. Dah hampir 2 tahun dah. Ada yang merasa sedih tak? Apa lagi potato ni, budak-budak ni dah. Aman je. Hafiz cikgu. Teruk betul lah. Subjek apa ni? Fikir. Pasal kemurungan. Lia, kenapa nak sedih Lia? Apa masalahnya? Tak dapat jumpa kawan-kawan. Okey, ini adalah tanda-tanda kemurungan kita. Hilang dalam minat dalam perkara yang dulu kita suka, lepas tu kita tak seronok buat, padahal sesuatu hobi macam kata hobi Lia tu suka bersolek. Contoh saya bagi, tiba-tiba dalam keadaan stres, dia dah tak rasa seronok membuat benda yang dia rasa seronok tu. Murung cikgu sebab terlalu rindu dengan cikgu. Okey, bagus. Okey, ini adalah tanda gejala-gejala kemurungan atau stres yang awak boleh lihat pada diri sendiri ya. Okey, penurunan aktiviti secara keseluruhan, badan rasa lesu, nak tidur je. Okey, Emily, nanti kita Google. Okey, penurunan aktiviti secara keseluruhan, kita rasa tak nak buat apa-apa pun. Kita lebih suka tidur, menyendiri. Mak suruh makan pun tak nak. Okey, Jana, nanti kita cari apa maksud anhedonia tu. Okey, peningkatan aktiviti secara keseluruhan. Kita rasa resah, kita rasa rimah, kita tak senang duduk. Tak apa. Nanti saya akan masukkan dalam Google Classroom. Sekarang kita dengar dan kita buat 2 hala, okey? Okey, ini antara gejala kemurungan keempat. Siapa berat badan dia yang susut sangat-sangat lah. Cikgu pernah depressed ke? Oh, siapa tak pernah? Pernah lah. Saya kan anak saya 5, ramai. Mana nak buat kerja rumah, mana nak buat kerja sekolah. Berat saya bertambah tu tak stres lah tu. Sebab orang yang stres ni dia akan selera makan dia, ya betul-betul. Bertambah selera makan, berat badan meningkat, tapi awak tak stres kan Amira? Okey, bagus. Iman, okey, maintain. Amira, bagus, happy. Kaminat, gemuk. Okey, sebelum balik sekolah pula. Sebelum naik sekolah, pastikan baju sekolah tu muat. Okay, Nuril, hai, rindu. Okay, ini adalah antara gejala kemurungan, suka tidur malam, okay, terbangun awal dan terlebih tidur pula. Dia tidur tak nak bangun-bangun.
Sebab dia rasa dia tak nak buat apa-apa pun. Okey, sedih je makan beramal. Coach Shikai. Kenapa kamu sedih Shikai? Apa masalah kamu? Oh, kamu tak sedih. Bagus, bagus. Okey, ini adalah lesu tak bertenaga ya. Oh, kalau. Okey. Okey, dan tak dapat tumpukan perhatian. Okey, sering lupa kita ni sebenarnya saya dengan awak sama je. Saya pun ada saya pun ada, kadang-kadang ada masa saya stres juga. Bukannya awak tengok saya happy je hari-hari ni, tak. Wah, thank you Nares. Okay. Tapi tadi yang siapa tanya Indonesia tu mengalami kehilangan atau penurunan dalam minat, motivasi dan kesenangan dalam beraktiviti. Maksudnya sama yang saya cakap tadi, dia langsung dah tak nak buat apa-apa. Dia tahu dia nak menyendiri, dia mungkin akan tidur je, dia tak nak bercampur dengan orang. Okey, lepas tu sering lupa, tapi saya lupa ni bukan sebab saya stres, sebab dah tua katnya. Okey, ini adalah gejalanya, selalu rasa diri kita rendah diri, diri kita tak berguna, putus asa, hidup tak bermakna, rasa ingin bunuh diri. Jangan. Cikgu muda lagi, ya Allah saya dah tua dah. Okey, kamu kan kalau ada masalah dalam pelajaran, kalau rasa kamu ni tak berapa pandai daripada orang lain, tak semestinya kamu tak bagus. Kamu boleh congkil ataupun korek, cari bakat apa yang ada dalam diri awak tu. Awak jadikan dia sebagai potensi diri. Tak semua orang ada potensi diri yang baik. Tak percaya, carilah. Dalam sekarang ni kan masa awak tak pergi sekolah, masa banyak, panjang, cuba kita congkil bakat diri kita sendiri. Mesti jumpa punya. Rasa ingin bunuh diri, tapi jangan buat semua dalam list ni. Semua dah tak nampak dah. Saya masih share lagi. Okey, sekejap saya minta bantuan Cikgu AP ya. Sekejap. AP. Dia tak nampak slide ke tak? Jom. Tadi ada, baru terputus slide. Stop dulu. Ni apa Pak Cik ni? Itulah. Buat dah. Balik. Ni. Tak present ni lah. Akak ni. Tak, baru putus. Kena patah balik kat ni. Tengok. Okey, Okey, nampak dah? Okey, nampak lah. Okey, bagus. Masih setia menanti, terima kasih. Kita sama 1 jam dekat sini. Awak boring ke tak boring ke, dengar saya membebel seorang-seorang ni, dengarlah juga. Okey, kita sambung Kalau rasa bunuh diri tu bukan satu penyelesaian yang paling bagus. Itu tak bagus langsung. Jangan pernah terlintas dalam fikiran masing-masing. Okey, impak diri kalau kita masukkan stres tu dalam satu body tadi, sebenarnya tak bagus. Bila awak rasa dah macam nak penuh, kena buangkan balik. Okey, impak dia pada diri awak sendiri lah. Awak pun rasa tak best kan? Okey, keluarga, kerja, kos sebab apa kos? Awak sakit, awak kena dapatkan rawatan. Jadi dah kos dekat situ. Okey, mungkin mudah terjebak dengan aktiviti sosial yang tidak sihat. Okey.
penyalahgunaan anda. Jangan sekali-kali. Okey, jihad. Apa pernah berlaku pada awak jihad? Cuba share pada kawan-kawan. Ya betul, kita jangan bunuh diri kita, tapi kelainan jihad, kalau malu nanti boleh PM saya. Okey, kita bukan bunuh diri tapi bunuh stres. Ya betul tu, kita kena cari punca masalah stres kita tu dan buang dia, bukanlah lari dan bunuh diri. Okey, Nares, kalau stres buat apa Nares? Sebelum tu saya nak cakap, tasnia makan. Bagus kau tasnia, makan banyak-banyak pun kau tetap slim gitu je. Makan atau lukis, bagus. Kalau siapa yang suka makan ni, pastikan makan makanan yang sihat. Jangan makan makanan yang boleh datangkan efek balik pada kita yang tak sihat tu. Tunggu di lobi. Apa benda kau ni Afif? Tidur, okey. Buat apa? Buat main game. Pergi tempat yang tenang. Baguslah Safwana ni. Wattpad tu apa Jannah? Kinder Bueno. Yelah, Al-Quran. Ya Allah, bagus. Buku ayam cikgu. Oh, okey. Saya pun tahu. Bagus-bagus. Awak share ilmu pada saya. Nanti saya cari. Nanti share dengan saya apa benda tu, Wattpad tu. Baguslah, awak ni lebih advance daripada saya. Oh, terima kasih. Nuril, kalau stres buat apa Nuril Alisha? Okay, drama. Dah berapa episod dah kau tengok? Okay, cakap dengan budak-budak kecil, kita pun akan rasa kehidupan yang baik. Naras, kalau awak rasa budak-budak kecil tu boleh bagi kehidupan yang baik pada awak, boleh datang rumah saya tengok. Baik ke tidak? Emma tak habis-habis dengan BTS dia. Masak, okey, bagus Nares. Nares pula masak Amira. Buat kaftan kan? Okey, Yon sila nanti buatkan saya satu Kau Cikai, kamu pandai main ukulele nanti try naik sekolah kamu main Layan the King. Macam-macam lah awak ni. Tak apa. Saya tak pernah share resepi lah. Saya share masakan tak sedap, pergi masak sendiri. Okey, antara macam mana kita nak menangani stres tu kan. Okey, tengok. Okey, ni kita banyak masalah kita ni. Okey, kita ada masalah hubungan dengan kawan-kawan, bukan dengan boyfriend dengan kawan-kawan. Okey, masalah kerja, awak masalah ni lah kerja sekolah. Lepas tu masalah finance, okey. Apa yang awak perlu nak, macam mana kita nak bocorkan bakat stres kita tu? Kita buat aktiviti gaya hidup sihat. Macam ni. Bila stres masuk, kita keluarkan dia. Masuk, keluar, masuk, keluar. Jangan masuk, penuh nanti meletup. Tebuk lubang. Okey, bagus. Okey. Kita kena ada dua strategi. Okey, punca stres yang boleh berubah, uruskan dalam satu tempoh yang panjang. Okey, kamu sekarang ni masa panjang tau untuk buat untuk kurangkan stres-stres awak tu. Okey, betul tu. Buat lubang nanti bocor. Yelah, bocorkan awak punya stres. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Supaya ada berhimpun satu tempat tu banyak-banyak sangat. Okey. Ini adalah satu cara yang boleh kamu buat dekat rumah semasa musim PKP ni kan, kalau kamu stres, cari video senaman ringan buat. Okey, kamu boleh buat teknik pernafasan agar pernafasan kita lebih baik. Okey, buat meditasi, progress muscle relaxation. Okey,
Sikap yang positif. Kamu positif. Kalau mak marah, buat kerja. Jangan anggap itu stres. Ambil sebagai kata-kata positif. Oh, mak aku ni sebenarnya dia nak aku berjaya. Katanya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Okay? Dan kita kena ubah cara kita berfikir. Orang marah tu bukan sebab tak suka kat kita, bukan sebab tak sayang, tapi supaya dia nak jadi kita ni seorang yang lebih baik. Okay? Ubah cara kita berfikir. Dan fokus pada masa kini. Okay, ini adalah antara yang boleh kita buat. Kita boleh pergi beriadah. Okay. Ya betul. Semua penegasan dari ibu bapa tu mesti ada sesuatu benda yang penting. Ibu bapa ni bukan suka-suka nak buat benda yang tak betul macam cikgu juga. Dia tegur untuk awak jadi lebih baik. Okey, kamu boleh pergi beriadah. Sekarang dah boleh kan? Dah boleh pergi jogging dekat Ada Heights tu. Okey, pergi jogging kan, bukan pergi dating. Okey. Okey, kamu boleh berkongsi dengan sesiapa yang kamu percaya. Okey, ibu bapa ke, kawan-kawan. Okey, yang kamu selesa untuk berkongsi masalah kamu tu. Okey, boleh menulis. Kamu ambil satu buku, kamu suka lukis, tulis macam diary. Kamu luahkan perasaan kamu, at least dia keluar daripada diri kita tu. Tak payah simpan. Okey, faham tak? Oi, saya bukan suruh pergi dating, saya suruh pergi beriadah. Dengar tak? Okey. Ini adalah 2 strategi yang boleh kita buat untuk mengatasi masalah stres dan kemurungan kita tu tadi. Okey. Kita kena sayang diri kita sebenarnya, ambil berat pada diri kita. Udah ubah persekitaran kita. Kalau sekarang bilik kita tu bersepah dan menyebabkan kita lagi stres, kita kemaslah. Lepas ni ubah gaya hidup anda. Ya, betul, love yourself. Kalau ada orang baca diary tu tak minta izin, simpanlah tempat yang orang takkan jumpa. Dalam sarung bantal, kalau mak awak yang cuci sarung bantal awak, mesti awak jumpa. Soroklah, senang cerita. Tasnim, tak payahlah serang orang. Okay. Okey, ini adalah cara-cara yang perlu ambil berat ambil berat pada diri sendiri. Okey, siapa yang ada cuba-cuba hisap vape tu, berhenti sekarang. Okey. Abang awak baca diary, awak sorokkan, saya kata tadi, sorokkan. Tak payahlah tu diary awak suka dekat siapa-siapa. Tu kan stres namanya. Tulis sesuatu yang positif. Okey, tidak ambil alkohol, kurangkan kafein. Ni makan makanan sihat. Siapa yang suka makan lagi, tidur makan lagi sepanjang PKP ni, cuba ambil makan makanan yang sihat. At least walaupun kita banyak makan, kita masih masukkan makanan yang sihat dalam tubuh kita. Okey. Memanglah food is life, tapi berpada best tasnim salad tu bubur ayam. Okey, tidur mencukupi, pastikan tidur mencukupi. Waktu siang adalah waktu kita bekerja, beriadah, malam adalah waktu kita rehat. Bukan terbalik, malam main game, siang tidur. Okey, pastikan dapat tidur yang cukup. Okey, beriadah. Kalau rasa mak tak bagi keluar pergi taman rekreasi tu, beriadah kat dalam rumah pun boleh. Buka YouTube, bersenam. Tak pun tolong mak tu adalah satu cara kita bersenam, ya. Jona jana, terbalik. Ni lepas ni kelas ni tidurlah ni, jangan. Pastikan waktu siang tu, adanya matahari tu adalah untuk terangkan awak untuk buat kerja mudah. Waktu malam kan gelap. Allah bagi bulan, gelapkan suasana, itu adalah untuk kita berehat. Yes, tanam bunga yang sila, saya suka tanam bunga. Itu hobi baru saya. Itu adalah salah satu untuk buang stres dalam tanah.
Okey, dan mengatur waktu dengan realistik. Okey, pastikan jadi awak jangan stres. Pagi lepas solat tu yang beragama Islam tu sarapan, okey baca Quran, beriadah sikit, okey buat kerja sekolah. Lepas tu tengah hari rehat. Sekejap kan kita ada rehat kelas sampai pukul berapa je kan? Okey. Lepas tu rehat. Lepas tu malam tidur. Jangan main game. PUBG lah apalah. Kamina, jom date. Okey. Hey, macam-macam. Okey, kan cikgu apa tu Fiza cek awak main mepek-repek ni kena marah saya tak tahu. Dah, masuk balik. Okey, ini adalah ubah persekitaran. Tidur memang best tapi ikut masa tidur. Bukan 24 jam tu tidur je Emma ya. Yon Silen bagus. Tak boleh keluar. Baguslah sebab mak awak nak pastikan awak selamat daripada COVID-19. Duduk di rumah lebih selamat. Okey, ubah persekitaran baru ni. Ini adalah kalau rasa kita bilik kita kita tak rasa tak selesa, kita ubah kedudukan kita. Ubah bukan kedudukan kita pula. Kedudukan dalam bilik tu. Tengok. Buat perubahan. Hafiz Najahan ni tidur pagi lagi best. Tidur tengah hari lepas sebelum Zuhur tu tidur sekejap. Okey, main badminton bagus. Main badminton pun adalah satu riadah yang bagus. Kita tak payah keluar jauh-jauh dekat rumah pun boleh. Sekarang sudah gemuk ke Yon Silen? Tak apa, gemuk itu awesome. Okey, bina persekitaran yang menenangkan. Pilih untuk dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Kalau ada awak rasa di sekeliling awak tu ada orang yang negatif, awak boleh tak payah marah dia, tak payah cakap dengan dia kau tu jahat, tak payah. Okey, awak slow tarik diri daripada dia. Hilang ke belakang-belakang sikit. Okey, jauhkan daripada orang-orang yang negatif. Ya, gemuk tu comel macam saya lah, comel kan. Hilangkan. Jauhkan daripada orang-orang yang negatif daripada awak semua. Okey? Tak payahlah nak sebarkan keaiban dia. Tak perlu awak ceritakan ke orang lain yang dia tu jahat-jahat, tak perlu. Cuma awak tarik diri pelan-pelan. Okey, pergi kepada tempat yang positif. Okey, ni adalah stress bucket kita macam tadi yang saya tunjuk, kena buang dia, okey. Merawat kemurungan. Kalau orang yang dah teruk tu kena ubat. Tapi kamu jangan sampai ambil ubat. Okey. Just kita rawat diri kita sendiri. Kita masih muda, masih remaja. Bukan saya lah, kamu. Jangan membiarkan hidup diselubungi atau jadi stres. Okey. Okey, ini adalah antara rawatan. Saya rasa kamu tak perlukan rawatan ni kot sebab kamu semua tak stres ni saya rasa. Okey, ini adalah supportive terapi. Kita kena kenal pasti apa masalah stres kita tadi. Lepas tu kita fahami dan kita lihat kebaikan dan kekurangan apa yang menyebabkan kita stres tadi. Okey, kita perlu bertindak. Psikologi dengan kesehatan itu sama je. Psikiatris tu orang yang akan merawat kita. Psikologi tu macam bidang psikologi lah, bidang bahasa, bidang matematik. Okay. Bertindak dan belajar. Okay, kita belajar untuk cari jalan penyelesaian. Untuk kenal diri kita ni. Okay, kalau kamu rasa kamu stres, orang anggap kamu ni tak bagus ke, kamu sebenarnya dalam diri masing-masing ada potensi, cari potensi tu. Okay, jangan biarkan potensi tu terkubur. Masa ni panjang, kamu kenal diri sendiri. Setiap pelajar tu ada potensi masing-masing, kamu kena cari. Macam Jana, siapa tadi yang suka masak? Tantang dia boleh buat income daripada hobi memasak dia, siapa tahu? Boleh belanja saya. Amira, aku yang pandai masak. Tasnim. Putri Zarid, like cooking. Makan je lah kerja. Okey, ni adalah kena pasti pemikiran yang negatif. Saya nak kamu mulai hari ni, jangan suka berfikiran negatif.
Bagus, jual kek. Itulah saya cakap tadi. Dalam diri masing-masing ada potensi. Kadang-kadang potensi tu bawa kebaikan untuk kamu. Boleh, jangan pula promote kuih kat sini kan saya yang stres tak dapat makan. Ini bila dah terlampau banyak sangat berfikir. Kamu masih nampak slide saya kan? Okay, ini adalah keadaannya bila kamu fikiran tu dah bercabang-cabang masuk macam-macam. Okay. Ini adalah ubat untuk anti kemurungan. Saya tak nak ada seorang pun yang sampai terpaksa menerima rawatan makan ubat. Tengok kalau orang tak stres kan cantik. Jadi sayangi diri anda sendiri. Betul lah mak-mak yang selalu stres suruh anak buat kerja malas, lambat-lambat ini memang stres betul. Tapi saya tak stres sebab tu nampak muda je. Jangan marah okay. Okay, kesimpulannya. Okay. Apa kesimpulannya? Okay, kita tengok dalam buku pula ada panjang kita apa tu? Berkongsi, tengok muka surat 161 tu. Kesan konflik terhadap keluarga. Kadang-kadang bergaduh dengan adik, rebut pen pun boleh menjadi stres. Betul tak? Tak payah. Sebenarnya dalam adik-beradik kita ni kita kena saling sayang menyayangi, dia jaga awak, awak jaga dia. Oh, anak tunggal pun stres. Kenapa Aina? Kan tak ada orang share barang dengan awak. Cuba awak sharekan dengan kawan-kawan, dengan cikgu. Kenapa sebagai anak tunggal tak stres juga? Sedangkan kita nak, apa yang kita nak semua dapat. Lepas tu tak payah share-share dengan orang. Kenapa awak stres juga? Okay, Aina. Oh, anak tunggal kalau mak stres dia lepaskan kat kita. Okay, Syah Fitri, apa yang tak betul tu? Oh, sebab tak ada kawan. Daniel Haikal, apa tu? Sebab tak ada kawan lagi. Syah Fitri, apa yang awak rasa tak cakap tak betul tu? Okey, cikgu kenapa stres akan nampak tua cikgu? Kan tadi ada masalah dia akan mengakibatkan fizikal kita, dalaman kita ni. Orang kata daripada hati dia akan lahir ke luar, macam tu lah. Bila hati kita tak senang, automatik wajah kita pun akan jadi masam. Bila masam ni, otot-otot kita ni semuanya jadi ni stres lah juga. Masa-masa kita ni stres. Cikgu, bila hati kita akan kemurungan, gitu kan cikgu? Ya, bila kita asyik nak cari kesalahan orang je. Jadi kita kena berfikiran positif lah. Tak semestinya kalau kita dah tahu orang tu jahat, kita nak positif kat dia. Tak. Dan saya cakap tadi, kalau kita dah tahu dia tu memberi impak negatif pada kita, kita pelan-pelan keluarkan diri kita daripada dia. Yang silat apalah bagus. Okey. Tingkah laku anak-anak yang liar suka bergaduh dan mempunyai masalah disiplin. Ini adalah masalah dalam keluarga. Okey, ini adalah satu masalah konflik dalam keluarga bila antara adik-beradik tu jadi stres. Semua orang stres. Dan akan rasa, mak aku ni sayang kat adik aku je. Sebenarnya tak. Semua mak ni dia akan sayang sama rata je. Tak ada mak sayangkan abang, mak sayangkan kakak, mak sayang adik je. Tak, sebenarnya tak. Sebab awak rasa macam tu sebab dalam diri awak dalam dustbin dan awak tahu dah masukkan negative thinking. Dah jadi satu wabak. Kena buang-buang. Oh, tak boleh nak tahan. Ifatun, kenapa tak cakap langsung? Masa makan. Pastikan masa makan tu ajak semua orang duduk makan semeja. Ada lagi best,
kalau dapat solat berjemaah sekali, ifatun ain. Masa tu hati kita akan lembut sangat. Kita boleh. Ya, betul. Ada agensi-agensi yang disediakan untuk yalah masa COVID-19 ni, PKP kita boleh hubungi mereka. Naras ni dia ambil semua perihal tentang ni. Okey, kalau rasa dalam keluarga kita tu kita rasa tersisih, kita kena cari jalan penyelesaian. Kita tak boleh teruskan situasi terus berlaku panjang sangat. Perkara yang tak sepatutnya berlaku tu berlaku. Okey, kita tengok langkah-langkah menangani stres yang ada pada muka surat 161. Okey. Pertama tadi saya cakap jangan sesekali, cikgu saya kalau nak hilangkan stres buli adik je. Kalau awak buli adik awak yang stres pula. Jangan ingat kanak-kanak tak ada perasaan stres Awak jangan ingat dunia mereka hanya bermain, mereka pun stres juga tau. Cari alternatif yang lain, tak perlu buli adik-adik awak, kesian kat dia. Pertama, cubit pipi tak apa, jangan buat yang bukan-bukan. Okey, pertama kita boleh rujuk kepada kaunselor dekat sekolah kita ni ada Cikgu Nani, Cikgu Ayu, boleh rujuk mereka, ada jumpa guru-guru mana-mana awak senang kat cikgu-cikgu mana tu boleh rujuk ataupun awak boleh luahkan kepada ibu bapa. Jangan pendam, jangan buat andaian sendiri, mak aku ni tak sayang aku. Okey. Tak, semua mak ayah sayang sama rata je. Okay, tak ada sayang adik, tak sayang kakak, tak ada, semua sama. Ya, betul Janisa, sama. Okey, berehat dengan secukupnya, itu adalah cara kita boleh menangani stres. Okey, mempunyai hobi yang boleh mendatangkan ketenangan. Siapa yang hobi dia, memasak boleh teruskan, macam Tasnin, dia boleh dapatkan pendapatan. Kadang-kadang hobi ni boleh jadi pendapatan. Boleh jadi bila hobi kita suka buat, okey, jadi dia akan mengurangkan stres kita tak fikir yang lain-lain dah, kita akan enjoy apa yang kita buat. Kalau main game cikgu, awak rasa main game tu bagus ke? Kalau 24 jam tu tak bagus. Kalau dalam 24 jam tu main game 10 minit tu saya rasa okey lagi. Bukannya dalam 24 jam, 23 jam main game, 1 jam je buat kerja sekolah. Tu tak bagus. Okey, mendapatkan rawatan pakai, ini dah teruk kalau rasa ada yang kelar-kelar tangan tu, rasa nak bunuh diri tu, saya rasa lebih baik awak dapatkan rawatan pakar. Okey, melakukan aktiviti sukan dan riadah sekurangnya 3 kali seminggu. Okey, kadang-kadang kalau kat dapur tu boleh dia bersenang kat kaki lompat bintang sementara tunggu nasi nak masak ke. Sementara goreng ikan tu buat lompat bintang, janganlah pegang sudik pula, tak lagi habis minyak. Okey, cara kita menangani konflik, berbincang tadilah dengan ibu bapa, dengan guru, sahabat karib atau kaunselor. Lepas tu kita kena berbincang untuk menyelesaikan masalah kita. Kita kena hadapi masalah, bukan lari dari masalah. Okey, bersikap toleransi terhadap suatu isu dan kena banyakkan bersabar. Siapa yang kakak ni, kakak-kakak, abang-abang ni ada adik, kena banyak bersabar. Jangan jadikan mereka tu sebagai sebagai perkara yang awak jadikan perkara itu terlampau stres dalam hidup awak. Jadi kena bersabar. Okey, didik diri untuk sentiasa terima hakikat sesuatu kejadian tu yang berlaku. Contohnya kalau kita kehilangan orang kita sayang, okey, kita didik diri kita terima hakikat tu. Orang yang hidup pasti satu hari akan mati. Memang kita susah nak menerima kehilangan, tapi kita kena terima hakikat. Memang payah nak ajar diri kita, saya pun susah, tapi jangan jadikan suatu perkara tu yang awak sayang tapi awak hilang akan membuatkan awak hilang arah. Anak sulunglah selalu kemurungan. Tak adalah. Kadang-kadang sekarang ni memang ada orang nakal, tapi bila besar awak tengok
mesti dia cari awak balik. Okay? Okay, tengok muka surat yang last sekali, 162. Okay, pengurusan saya sengaja mencederakan diri. Ni yang suka kelar-kelar tangan, hantukkan kepala, saya harap semua tak ada lagi. Mengambil ubat tanpa pengetahuan dan terlibat dalam penyalahgunaan bahan. Tu semua tak bagus. Okay, bagus, semua tak bagus. Hantuk kepala tu. Siapa pula Afif, tak payah murung-murung terlampil, mengada sungguh. Okey, saya ada tinggalkan satu link dekat Google Classroom. Okey, tolong buat latihan tu. Saya letakkan semalam. Nanti saya akan share, saya tak dapat masuk untuk semua kelas. Saya akan sharekan kod kelas PK saya. Saya akan letakkan bahan di situ, saya akan letakkan latihan di situ dan selalulah jengah di situ. Okey. Dah siapa? Kod kelas saya, kod Google Classroom. Okey, nanti saya akan share. Saya lupa nak tulis kat hari ni. Kelas 2 Arif dengan 2 Adil saya dah masukkan sebab dia ada dalam dashboard Google Classroom saya. Kelas lain saya masukkan, kelas 2 Azam dia kena tengok dalam kelas saya. Nanti saya akan sharekan kod dia. Okay. Ada apa-apa soalan? Ya, dua amanah pun, dua amanah sampai 2 Azam, amanah Ahmad Ala Azam dia kena masuk dalam kelas saya. Nanti saya akan sharekan kod dia ya. Okey, kita dah sampai penghujung. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya pasal topik kita hari ni? Okey tak? Stres, pengurusan konflik, saya harap semuanya okey, bagus. Semuanya dalam keadaan sihat, mental pun sihat, fizikal pun sihat. Okey, jangan lupa buat tugasan saya di Google Classroom. Dan buat sedikit nota untuk bab ini ya di dalam buku latihan kecil tu. Okey. Ada soalan apa-apa tak? Tu Cik Jun, apa khabar? Nurdini, ya, Danila Sofia, ada soalan apa? Yoshini, ada soalan tak? Tak ada. Okey, ada apa yang tak faham? Okey, bagus. Nanti saya akan bagi sebentar lagi, saya akan minta Cikgu Hafizah share di grup tingkatan 2. Okey, Yoram, apa khabar Yoram? Nuril, saya rindu semua sekali. Ya, betul tu Nares. Perubahan ketara apabila kita duduk dalam bilik asyik nak tidur je, kita tak nak buat apa-apa pun. Okey, itu adalah tanda-tanda awal kemurungan. Okey, Nazir. Okey, bagus. Aman damai Nazir. Nazir cuti sekolah buat apa? Cassandra, apa khabar Cassandra? Pastikan buat nota ya. Wah, Nazir repair barang. Bagus Nazir. Hobi tu boleh membuatkan awak hilang stres kan? Yes, Nazir always positif. Betul tu. Fifi Afina. Okey, ada soalan lagi tak? Kelas kita akan berakhir 3 minit lagi. Saya harap semua dapat ambil pengetahuan tentang tajuk kita hari ini. Semuanya, bila nak sekolah tu saya tak pasti lagi. Tak nampak cikgu banyak stres. You sini, you tak nampak siapa? Afif, bagus Afif, faham 101. Okey, bagus. Share pengalaman stres cikgu dekat kita korang. Saya stres. Biasanya kan saya anak 5 ramai. Balik kerja penat kan. Saya akan cakap dulu sekejap dengan anak saya. Lepas tu saya pergi solat, saya cakap saya nak rehat sekejap. Okay, bila keadaan saya dah tenang, dah cukup rehat, okay, saya macam biasa baliklah macam awak nampak ni. Stres pengalaman masa kecil cikgu sampai besar. Oh banyak, itu nak kena tulis buku.
Tapi kita kena sentiasa positif. Setiap masalah yang datang tu sebenarnya bagus untuk kita kadang-kadang. Sebab kita akan cari jalan, cari kekuatan diri kita untuk jadi lebih baik. Jangan risau. Tak semua stres tu buruk untuk kita, ada juga yang bagus. Sebab kadang-kadang kalau kita sentiasa dalam keadaan yang zon selesa, kita tak akan keluar daripada zon tu. Kita duduk, diam, dia tak buat apa-apa. Kita anggap kita dah okey. Sebenarnya kalau saya ada adik, saya anak, saya kakak, saya seorang perempuan, adik saya 3 lelaki. Lagi stres kan? 3 lelaki bully saya seorang perempuan tau. Tapi saya okey je. Saya akan bertindak ganas daripada dia orang. Saya seorang je perempuan, adik saya semua lelaki. Saya relax je. Okey, apa lagi? Safwana, bagus. Okey, kadang-kadang stres ni saya cakap tadi, baguslah kalau kita ada cabaran, ada ujian tu sebenarnya seorang je lelaki. Awak ni. Relax je, dia tu sebenarnya bunga je, bunga dekat dalam keluarga tu. Kalau dia tak ada mesti sunyi. Saya bertiga lelaki, saya seorang je perempuan. Bayangkan, habis dia orang bully saya. Tapi bila dah besar ni, dia orang tak bully dah. Dia orang hormat, sayang saya sebab saya je satu perempuan. Saya ibaratkan ada bodyguard 3. Okey. Okey, kelas kita dah tamat. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, nanti saya akan sharekan kod yang dah siap dalam Google Classroom tu. Bagus. Bye, jaga diri semua. Okey, berfikiran positif. Jangan fikir yang bukan-bukan, jangan ada tindakan yang bukan-bukan. Okey? Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.